Assalamualaikum dan salam suratku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 15 Jun 2021 bersama saya Al-Faiz Jumurin. Tumpuan berita, Sarawak akan mendapatkan lebih banyak perkhidmatan doktor dan jururawat serta kaki tangan bukan perubatan lain untuk mempercepat program imunisasi COVID-19. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah berkata sebuah jawatankuasa telah dibentuk untuk melihat jumlah yang diperlukan di semua bahagian. Katanya Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Sabariah Putit akan mengendalikan proses pengambilan petugas tambahan tersebut. Bercakap ketika ditemui selepas melakukan tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak di Klinik Kesihatan Nangan 3 Layar Betong dan PPV Dewan Suara Sri Aman, dan pada Isnin beliau menambah kerajaan juga akan mendapatkan sumber dari Fakulti Perubatan Unimas, Segi College Sarawak dan Rumah Penjagaan. Ujarnya dengan tambahan tenaga kerja yang diperlukan, Sarawak dapat memberikan sekitar 60,000 dos suntikan setiap hari. Dato' Amar Douglas turut menjelaskan bahawa vaksinasi secara walk-in hanya dibenarkan di kawasan pedalaman sahaja. Dalam pada itu, beliau menasihatkan pasukan petugas di bawah CITF Sri Aman untuk menggunakan sepenuhnya 12,000 dos yang akan diberikan setiap minggu. Pasukan petugas ini bertujuan untuk memvaksinasi sekitar 79,874 orang dalam 3 fasa yang akan diselesaikan pada pertengahan Ogos. Setakat ini seramai 48,233 orang di daerah Sri Aman dan Lubuk Antu telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Bahagian ini mempunyai 2 pusat vaksinasi iaitu di Dewan Suara Sri Aman dan Kompleks Sukan Majlis Daerah Lubuk Antu selain 12 pusat komuniti dan 4 klinik swasta. Laporan seterusnya, seramai 600 penduduk yang mendapat temujanji hadir untuk menerima vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Dewan Mesra Simunjan pada Isnin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aul Adris, semasa meninjau perkembangan di PPV tersebut, berpuas hati dengan proses pelaksanaan program oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, bersama dengan pihak sukarelawan serta amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh para penerima. Katanya keadaan serta kelengkapan di PPV juga kelihatan terkawal dan teratur, menambah keterujaan penduduk untuk mendapatkan vaksin masing-masing. Pada pandangan saya, hari ini amatlah baik sekali di mana pengurusan amatlah baik daripada pihak KKM daerah Semunjan beserta dengan volunteer yang ada bersama-sama untuk melancarkan perjalanan vaksin pada pagi ini. Jadi saya ingin menyeru kepada seluruh warga yang belum lagi mendaftar untuk vaksinasi ini agar berdaftar dengan kadar segera. Jangan takut kerana apa yang boleh tanya dengan kawan-kawan yang telah kita vaksin, ianya tidak sakit dan ianya amat perlu untuk kita melindungi diri kita dan melindungi masyarakat di sekeliling kita. Manakala menurut Pegawai UKAS di lapangan Muhammad Nizam Osman, pemberian suntikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac bagi dos pertama ini melibatkan warga emas dan golongan berisiko bermula 14 Jun sehingga 18 Jun 2021. Setakat jam 12 tengah hari, lebih daripada separuh daripada penerima vaksin telah pun divaksin dan pusat pemberian vaksin ini akan ditutup pada jam 5 petang. Saya juga dimaklumkan bahawa pemberian vaksin ini akan diteruskan sehingga 18 Jun nanti. Beberapa penerima yang ditemu bual juga merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas inisiatif terbaik menyediakan vaksinasi secara percuma kepada rakyat bagi mengekang penularan COVID-19. Pada hari itu kita amat bersyukurlah kerana kerajaan dapat memvaksinkan seramai hari pertama itu sebab 600 orang. Untuk di luar sana, siapa-siapa yang belum daftar, sila daftarkah pada bila-bila masalah agar virus COVID-19 itu dihapuskan daripada bumi Malaysia ini dan khasnya untuk daerah Semenyan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah lah. Kami rasa lega je lah bila kami dah vaksin, dan terima kasih kepada kaki tangan sidak jurawat semua yang bertugas kena membantu kita dalam injeksi vaksin ini.
Kami terima kasih kepada doktor-doktor siapa-siapa yang ada di sini. Jangan takutlah, ambil tu. Kami sudah pergilah tempat tu ambil adik sini. Selanjutnya, di Meradong dengan seramai 1,368 warga emas telah hadir untuk menerima suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Bintango bermula Sabtu hingga Isnin. Pada Sabtu, seramai 396 penerima hadir manakala 372 lagi pada hari berikutnya dan 600 pada Isnin. Pada Isnin, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop Abdullah Saidul dan Adun Meradong Datuk Din Kong Hing turut meninjau keadaan di PPV tersebut. Wartawan UKAS Le Chi Hua berada di lokasi pada Ahad membawa laporan proses vaksinasi untuk penduduk di daerah Meradong. PBB Bintango seramai 372 para penerima suntikan dari pelbagai kawasan yang akan menerima suntikan vaksin di PBB Bintango pada pagi inilah. Terdapat kawasan seperti Kampung Selemas, Kampung Perumahan Sungai Bakong dan area-area rumah panjang lah yang akan menerima suntikan berkenaan atas panggilan dari pejabat daerah Meradong lah. Suntikan pada pagi ini berjalan lancar lah atas kerjasama dari KKM Bintango dan pejabat daerah Meradong. Sementara itu, penerima merakamkan ucapan terima kasih atas usaha Kerajaan Sarawak untuk memastikan rakyat negeri ini menerima suntikan vaksin. Pemerintah saya terima kasih kepada sudah menerima dos kedua. Lalu pihak juga pemerintah saya terima kasih sebagai perintah kita Sarawak GPS. Lalu pihak lagi adun 46 yang berhormat Datuk Din Kong Hing Laban Arif Manah ya boleh tolong dia di rumah panjai. Datang beri injection vaksin maka kes Arif. Assalamualaikum, kami dari Bintango, kami telah divaksin, kami sungguh rasa gembira dan senang hatilah sebab vaksin tu percuma lah dari kementerian. Saya KK Maliki bin Bojeng dari Kampung Malaysia, Jambatan Merah, telah menerima vaksin kedua penuhnya dan saya amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang telah memenuhkan semua vaksin pada saya. Dan pada semua yang belum menerima vaksin lagi, sila daftar dan hadir ke Dewan Masyarakat Bintango. 政府也感谢规避陈冠信免费的本人们呢，也因为也社会真满意就完了。社会真满意规避啊，你呢一点就解题规避哦，真感谢。 Aku baru dah vaksin dos pertama. Aku amat besar terima kasih sebagai kerajaan negeri Sarawak kita sudah memberi peluang sebagai semua rakyat Sarawak diberi vaksin. Anang hirau nak diberi vaksin akan diberi vaksin rata sama rata. Okey, sekali lagi aku memberi besar terima kasih sebagai kerajaan negeri Sarawak. Balik ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 744 kes positif baharu pada Isnin, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 56,187. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 413 atau 55.51% adalah dikesan di daerah Kuching, Bintulu, Tatau, Sibu dan Kapit. Butiran kes mengikut daerah adalah seperti tertera. Selain itu, terdapat 5 kes kematian baharu melibatkan jangkitan ini melonjakkan jumlah korban kepada seramai 356 orang. Berhubung isu kejadian kesesakan yang berlaku di PPV Stadium Perpaduan Petrajaya, JPBN Sarawak memohon maaf atas kesulitan yang dihadapi sambil menjelaskan ia berpunca dari masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan termasuk masalah bekalan elektrik terputus sementara di stadium. JPBN Sarawak memandang serius perkara tersebut dan akan mengatasi kelemahan sistem yang diguna pakai serta mengambil tindakan seterusnya.
Sementara itu turut diisytiharkan dua kluster baharu iaitu kluster Sungai Sentebu Sarike dan kluster Ulu Sangan Tatau dan satu kluster tamat iaitu kluster Bongkos Terbedu. Selain itu, daerah Lunduk telah bertukar daripada status jingga kepada status merah dan daerah Seratok telah kembali ke status kuning. Daerah Betong pula telah kembali ke status jingga daripada status merah manakala daerah Terbedu telah bertukar kepada status jingga daripada kuning. Berikut pula adalah keputusan JPBN Sarawak bagi lokasi-lokasi yang terlibat. Selanjutnya, mengenai bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang BKSS dengan proses agihan kepada semua rumah panjang di kawasan Bukit Mabong akan dilaksanakan secara berperingkat. Menurut Pegawai Daerah Bukit Mabong Douglas Punggal Lawang, ini kerana kawasan Bukit Mabong sangat mencabar dengan jarak sesetengah lokaliti adalah jauh. Bantuan untuk diberi kami berperingkat, laban kita nemu Bukit Mabong itu amat mencabar, area yang jauh. Lalu nak ulas balik kita serentak, yang lain berperingkat-peringkat. Nama tu tadi bantuan tu diberi kami ngagai rumah panjang. Yang lain bala kita kempai terima, harap kita bersabar dulu, nganti giliran kita, semua sikit diberi. Dan dia hanya bisik dulu, bisik dudi, nitiah ke giliran sudah diatur kami. Yang lain anang irau kita semua hampir megang tentang bantuan makanan tu. Ditemui UKAS semasa proses agihan bantuan itu pada Ahad, beliau berkata terdapat sebanyak 128 buah rumah panjang di kawasan Bukit Mabong. Dalam pada itu, Wakil Pusat Hikmat Hulu Rajang, Kaunselor Manyi Kumbong memberitahu kerja-kerja agihan bantuan makanan kepada semua KIR di kawasan Baleh juga sedang dilaksanakan. Jadi penawar kami ke Wakil Pusat itu baru start, sekian lama sudah start, kira 2-3 hari sudah start, jadi kami dia tu penuh nyaduang pemakai bantuan Sarawak Kusayang agai semua tiap-tiap rumah panjang kena bungkur N64 balik. Maya PKP itu. Jadi kami dia tu kira sudah nyaduang 53% agai semua kawasan N64 balik. Jadi di jangka tembok kalau berlaku yang nak lawan hari 14 bulan tu semua pemakai bantuan Sarawak Kusayang datai tiap-tiap buah rumah panjang dalam kawasan N64. Manakala tuai rumah jantang dari Sungai Tunuh, Bukit Mabong mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing kerana membantu meringankan beban rakyat semasa tempoh PKP. Sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai Tuan Dio, lalu ngagai staf semua kerja di Bukit Mabong tu. Lalu sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai Datuk Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang menolong kami mantau bakal sira juga. Aku beri saya terima kasih. Manakala di Dun Saribas, Ahli Dewan Undangan Negerinya Muhammad Razi Sitam telah meninjau proses pengagihan bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang BKSS di Dewan Perpaduan Debak baru-baru ini. Di Dun Saribas, ramai 4,300 ketua isi rumah KIR akan menerima bantuan daripada kerajaan Sarawak itu. Muhammad Razi dalam pada itu menasihatkan semua yang terlibat untuk proses pengagihan mengutamakan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Beliau turut memaklumkan bahawa penduduk Saribas yang berada di Bandar Kuching yang turut terjejas akibat pandemik COVID-19 juga menerima bantuan tersebut. Dalam program berasingan, beliau meluangkan masa melawat suami kepada Ketua Wanita PBB Kampung Hilir Manggut Baidah Razak yang telah mengalami serangan jantung minggu lepas. Beliau turut menyerahkan sumbangan bagi menampung perbelanjaan perubatan Aziz Jaafar MB. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jumurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.